Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Hari ini saya nak jelaskan pendedahan-pendedahan yang telah berlaku dalam tempoh 24 jam ini, di mana semakin kita menyelami isu skandal LCS ini, semakin saya lihat ada tanda-tanda seolah-olah skandal ini ada mirip ataupun tanda-tanda penyelewengan mirip modus operandi yang digunakan dalam skandal 1MDB, iaitu melibatkan orang-orang lain, melibatkan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal yang telah menyebabkan satu persoalan timbul. Mengapakah kos pembinaan kapal perang LCS ini boleh mencecah 1 bilion sedangkan kos dia seharusnya 300 juta lebih. Bagaimanakah lantikan-lantikan syarikat-syarikat tertentu dibuat? Jadi saya tidak ingin melengahkan masa lagi, saya terus ingin membaca satu pendedahan yang telah dibuat hari ini. Okey. Baik. Kalau kita tahu, kalau kita turuti pendedahan-pendedahan yang dibuat oleh PAC dan seterusnya, ada pendedahan yang dibuat oleh Rafizi Ramli. Satu pendedahan yang dibuat ialah projek pembinaan kapal perang LCS ini menggunakan 2 lapis subkontraktor. Jadi ada kontraktor utama, ada 2 lapis subkontraktor, iaitu CAD dan CED lah, kita guna singkatan CAD dan CED, menyebabkan kos projek naik 3 kali ganda. Kos sebenar dari kontraktor asal dia yang juga berkait dengan projek ataupun skandal kapal Skopin, kontraktor, salah seorang subkontraktor yang terlibat ni iaitu DCNS, ada juga berkait dengan skandal kapal Skopin. Kita akan sampai kepada skandal kapal Skopin sebentar lagi. Jadi kalau kita lihat kos sebenar DCNS, iaitu kontraktor utama dia, kosnya hanya ringgit Malaysia 397 juta. Tetapi akhirnya kos projek kapal perang ini mencecah 1 bilion, iaitu RM1.2 bilion, sebab ia menggunakan 2 lapis subkontraktor, iaitu CAD dan CED. Jadi apabila Najib ditanya, Najib dengan cepat menjawab bahawa subkontraktor CAD ini dan subkontraktor CED ini adalah syarikat-syarikat bersekutu LTAT. Jadi persepsi ditimbulkan bahawa ini sebenarnya di bawah LTAT. Jadi tidak ada masalah. Salah, saudara-saudari. Menurut pendedahan ini, sebenarnya syarikat-syarikat subkontraktor ni bukannya berada di bawah kawalan LTAT. Ia berada di bawah kawalan orang-orang asing. Banyak yang Najib selindung. Jadi tak tahulah macam mana pula Rafizi Ramli dapat minit-minit mesyuarat ke, dokumen-dokumen apa ke, itu dia perlu jawab lah. Tetapi pendedahan ini membongkarkan bahawa LTAT sebenarnya memang meluluskan pembelian saham 51% dalam CAD. CAD ini salah satu subkontraktor dalam pembinaan kapal perang. Jadi memang betul LTAT ada milikkan saham majoriti 51% dalam CAD, dan 49 saham lagi, saham lagi atau minoriti saham itu dipegang oleh satu syarikat yang dikenali sebagai RAD, iaitu sebuah syarikat kontraktor dari Jerman. Jadi memang betul subkontraktor dalam kapal perang tu, CAD tu memang dimiliki oleh LTAT, sebab LTAT beli 51% saham, tetapi 49% saham dimiliki oleh satu syarikat berkait Jerman, orang asing. Jadi logiknya, saudara-saudari, kalau ada satu syarikat tu, bila kita nak beri kuasa untuk membuat keputusan pengurusan, kewangan dan sebagainya, kita beri kat siapa? Kita beri kat pemegang saham terbesar, iaitu LTAT. Tetapi tahu tak saudara-saudari apa yang berlaku di sini? Ada satu perjanjian ataupun persetujuan yang tidak dibongkarkan oleh Najib, fakta ini diselindung oleh Najib, tidak diberitahu kepada kita, bahawasanya
pemegang saham minoriti 49% dari Jerman, dialah sebenarnya yang membuat semua keputusan penting berhubung kewangan, dialah yang boleh tanda tangan cek dan sebagainya. Bukankah pelik benda ni? Okey. Keputusan untuk membeli saham CAD tu dibuat dalam satu LTAT, dia beli CAD lah, dia beli syarikat subkontraktor tu, dibuat dalam satu mesyuarat lembaga pengarah bertarikh 28 April 2010, iaitu setahun setengah sebelum kerajaan Malaysia melantik BNS menjadi kontraktor membangun dan membina 6 kapal perang LCS melalui satu surat lantikan bertarikh 16 Disember 2011. Maknanya setahun setengah sebelum tu mereka dah rancang. Mereka dah rancang, jadi LTAT beli 51%. Ataupun anak syarikat LTAT, minta maaf, iaitu BHIC membeli saham 51% dalam CAD. Ya, dan benda ni dilakukan setahun setengah sebelum kerajaan Malaysia mengeluarkan surat lantikan kontraktor kepada BNS pada 16 Disember 2011. Ya. Jadi banyak pendedahan yang dibuat, tetapi untuk simpulkan, orang yang terlibat dalam membuat keputusan agar anak syarikat LTAT membeli saham 51% dalam syarikat yang akhirnya menjadi subkontraktor dalam projek membina kapal perang itu, tak lain tak bukan pengerusi lembaga pengarah BHIC, iaitu Tan Sri Lodin Wok Kamarudin. Pernah dengar tak nama Tan Sri Lodin Wok Kamarudin? Kita akan sampai kepada nama ni sebentar lagi. Ya. Jadi Tan Sri Lodin Wok Kamarudin ialah bekas ketua pegawai eksekutif LTAT. LTAT ni adalah dia ada anak syarikat dia. Dia ada orang kata satu anak syarikat, iaitu BHIC yang telah membeli saham 51% di dalam syarikat yang akhirnya menjadi subkontraktor dalam pembelian kapal perang ini. Jadi bagaimanakah keputusan boleh dibuat oleh Lodin ini untuk membenarkan satu syarikat dari Jerman, syarikat asing yang memegang saham minoriti, untuk membuat semua keputusan penting berhubung kewangan syarikat berkenaan. Bagaimana benda ni boleh berlaku? Keputusan muktamad terletak pada syarikat minoriti ini. Keputusan muktamad berhubung kewangan, nak tanda tangan cek, tak perlu melalui syarikat majoriti. Dan Tan Sri Lodin Wok Kamarudin ni adalah orang yang mempersetujuinya. Bekas Tan Sri Wok Kamarudin ni ialah bekas ketua pegawai eksekutif LTAT. Kemudian kita lihat bukti-bukti menunjukkan kepakaran sebenar untuk membangunkan kapal perang tu terletak bukannya dalam syarikat Jerman yang memiliki saham minoriti itu. Malah kalau kita lihat syarikat Jerman tersebut, ianya adalah untuk membangunkan sistem kawalan tembakan. Tidak ada kaitan dengan aspek-aspek pembinaan kapal perang tersebut. Jadi mengapa beria-ia nak libatkan syarikat Jerman itu? Jadi bila kita kaji, kita korek, akhirnya kita akan dapati bahawa ada kaitan dengan kontraktor kapal Skopin. Ada kaitan dengan kontraktor kapal Skopin. Kalau saudara-saudari ingat, sebelum ini ada pendedahan yang menunjukkan, yang saya baca ada juga pendedahan bahawa pihak berkepentingan tertentu mahukan subkontraktor dari Perancis dipilih untuk membekalkan reka bentuk dan membina kapal LCS, walaupun keputusan TLDM adalah untuk reka bentuk lain. Subkontraktor berkenaan tak lain tak bukan DCNS, iaitu kontraktor sama yang terlibat dalam pembinaan kapal selam Skopin. Jadi semua ni yang Jerman tu ada kaitan. Kalau kita kaji, kita selami, ada kaitan dengan kontraktor kapal selam Skopin. Menurut pendedahan, kerajaan Malaysia melantik BNS sebagai kontrak untuk
melakukan projek pembinaan LCS, hanya surat kontrak itu hanya dikeluarkan pada 16 Disember 2011. Peliknya, DCNS sebagai subkontraktor telah menghantar sebut harga dan diberikan surat niat sebelum BNS dilantik menjadi kontraktor utama. Maknanya, subkontraktor Skopin tu sebelum kontraktor utama dilantik, dia dah diberikan sebut harga, dia dah diberikan surat niat. Maknanya, kita lihat kerajaan Malaysia ni ada banyak perancangan-perancangan bawah Najib, ya, kerajaan Malaysia bawah pentadbiran Najib, ada banyak perancangan-perancangan sampingan yang dilakukan, dimulakan sebelum kontraktor utama dilantik, ya, sebelum hitam putih ditandatangani dengan kontraktor utama, dan semuanya dilihat menjurus ke arah dia nak libatkan kontraktor-kontraktor asing, dia nak libatkan orang-orang asing. Apabila melibatkan banyak subkontraktor yang tidak sebenarnya diperlukan dalam projek ini, dan kalau kita lihat tidak ada kepakaran yang diperlukan dalam projek ini juga, ya, ianya meningkatkan kos daripada 300 juta lebih kepada 1.2 bilion. Jadi adakah ini satu cara untuk menyeleweng dana? Ini persoalan yang timbul, ya, sebab kita lihat banyak syarikat-syarikat pelik terlibat juga dalam 1MDB yang akhirnya kita dapat tahu rupa-rupanya ianya adalah satu cabang penyelewengan. Jadi mengapa melibatkan subkontraktor Skopin ini beria-ia? Dan kalau kita lihat orang yang bersetuju, ya, bekas pegawai pengarah eksekutif LTAT Lodin Wok Kamarudin, ya, yang bersetuju agar satu syarikat yang akhirnya 51% saham syarikat itu dibeli oleh anak syarikat LTAT, dan kemudian syarikat yang 51% sahamnya dibeli itu dijadikan subkontraktor bagi pembinaan kapal tu. Kawalan terhadap syarikat itu dari sudut kewangan, tanda tangan cek dan sebagainya, semuanya diberi kepada satu lagi syarikat yang merupakan pemegang saham minoriti 49% yang berkait dengan Jerman, orang-orang Jerman, bukan orang-orang sini. Mengapa? Mengapa Lodin membuat keputusan demikian? Siapa itu Lodin? Lodin Wok Kamarudin ni, kita tahu dia ni memang rapat dengan Najib. Dan kalau anda nak tahu, Lodin Wok Kamarudin ni pernah dikaitkan dengan skandal Skopin. Saya baca, ya, Free Malaysia Today, pernah melaporkan nama Lodin yang dibocorkan oleh Wikileaks. Ya. Jadi nama Lodin ni pernah dibocorkan oleh Wikileaks tentang kabel diplomatik kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. Beliau menjadi lembaga pengarah syarikat Perimeter selain Mazlinda Mahzan. Okey. Jadi anda boleh bacalah di internet, anda boleh baca di Wikileaks bagaimana Lodin dikaitkan dengan skandal Skopin. Siapa lagi yang dikaitkan dengan skandal kapal Skopin? Najib Tun Razak. Jadi mengapa apabila pendedahan-pendedahan ni dibuat, apabila Najib ditanya, bagaimana boleh ada lantikan dua syarikat subkontraktor, salah satu syarikat subkontraktor dikawal oleh orang asing yang sememangnya tidak ada kepakaran, mengapa perlu dua syarikat subkontraktor ni? Kemudian mengapa beria-ia hendak melibatkan subkontraktor yang terlibat dalam pembinaan kapal Skopin? Najib tidak menjawab. Dia hanya mengalihkan perhatian dan menyelindungi fakta-fakta tertentu dan hanya berkata dua syarikat subkontraktor itu berkait dengan LTAT, dimiliki oleh LTAT. Tetapi apa yang Najib tidak dedahkan ialah sebenarnya kenyataan beliau bahawa ianya dimiliki oleh LTAT memberi gambaran palsu. Kerana anak-anak syarikat-syarikat subkontraktor itu tidak dikawal oleh LTAT. Kawalan sepenuhnya telah diberikan kepada syarikat asing, orang asing. Itu pun tidak ada kepakaran yang bertepatan dengan apa yang diperlukan oleh TLDM. Siapa yang membuat keputusan itu? Orang kuat Najib, iaitu Lodin Wok Kamarudin. Ya. Siapa Lodin Wok Kamarudin? Bekas pegawai eksekutif, pengarah eksekutif LTAT. Jadi adakah satu perancangan sulit dibuat sebelum projek pembinaan kapal LCS ini dimulakan, ya, untuk membina cabang-cabang
di mana mungkin penyelewengan boleh berlaku supaya satu projek yang bernilai 300 juta lebih boleh melambung ke 1.2 bilion. Ini sebenarnya kita nak tahu dari Najib. Dan saya berharap, ya, sebab Datuk Seri Ismail Sabri sudah mengumumkan semalam bahawa dokumen, ya, laporan perolehan yang telah disebut dalam laporan PAC sudah atau akan dinyah klasifikasikan. Selepas dinyah klasifikasikan, kita nak lihat maklumat lebih terperinci berhubung perolehan, berhubung pengurusan dan sebagainya projek ini. Kita nak tahu tang mana berlaku ketirisan secara lebih terperinci, tang mana berlaku kelalaian, tang mana berlaku kecuaian, ya, tang mana berlaku kesalahan dan sebagainya. Sebab skandal ini sekarang ni, kalau kita lihat, Najib tak boleh jawab di dalam Facebook, Zahid tak boleh jawab di dalam Facebook. Mereka cuma mengalihkan perhatian, mereka cuma menimbulkan persepsi palsu kononnya ini adalah tomahan politik. Najib cuba menimbulkannya dengan mendakwa secara palsu bahawa pengerusi PAC adalah ada jawatan dalam DAP. Memang tak ada jawatan, tuan-tuan dan puan-puan. Itu penipuan, fitnah, dan ini menunjukkan tahap keterdesakan Najib. Memang tak ada jawatan. Malah laporan PAC itu dibentangkan dengan persetujuan 14 ahli di PAC, ya, dari parti-parti politik berlainan, ya. Jadi ada sesuatu yang cuba diselindungi. Kalau kita tak boleh tanya pentadbiran, ketua pentadbiran pada ketika itu, iaitu Najib Razak, kalau kita tak boleh tanya menteri yang bertanggungjawab memberi kelulusan, iaitu Zaid Hamidi, malah Zaid Hamidi merupakan antara menteri yang secara sulit, secara rahsia telah membuat pertimbangan-pertimbangan sampingan, perjanjian-perjanjian sampingan ataupun rundingan-rundingan sampingan yang menjurus kepada desain kapal yang berbeza dengan apa yang diminta oleh TLDM. Kenapa? Ya? Kalau kita lihat, subkontraktor sudah dapat sebut harga, sudah diberi dokumentasi persetujuan sebelum kontraktor utama dilantik. Dan ini semua di bawah pengetahuan Zahid. Mengapa? Siapa nak jawab kalau Zahid tak nak jawab, kalau Najib tak nak jawab? Siapa nak jawab? Ya? Takkan bila benda-benda ni timbul, anda tak jawab tapi anda timbulkan persepsi politik. Ini semua skandal politik. Tetapi fakta terang lagi bersuluh. Jadi nak tanya siapa kalau tak boleh tanya menteri dan perdana menteri pada ketika itu? So kita lihat, ya, Najib, Zahid sebenarnya dalam isu ni saya lihat menjurus ke satu arah, iaitu arah kantoi. Arahnya kantoi. Jadi kita tunggu jawapan Najib terhadap pendedahan-pendedahan yang setiap hari makin bertimbun, ya. Jadi saya perlu puji bila seseorang tu, tak kira dia belah mana, di landasan politik mana, jika dia melakukan sesuatu yang baik. Dan dalam hal pendedahan-pendedahan ini, selain daripada PAC, perlu juga dipuji Rafizi Ramli. Jadi sekian sahaja, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.